Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pelajar? Hari ini kita akan membincangkan satu tajuk yang penting berkaitan dengan pemerintahan dan kepimpinan Nabi Muhammad SAW. Jadi teruskan bersama saya. Suka selesa. Pertama kita lihat dari segi pengenalan. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 20 April tahun Gajah. Baginda menerima wahyu yang pertama pada 17 Ramadan samaan dengan 16 Ogos tahun 610 Masihi. Itu surah Al-Aqlaq dan dilantik secara rasmi sebagai Nabi ketika berusia 40 tahun 6 bulan. Baginda telah menjalankan dakwah melalui dua cara, iaitu berdakwah secara sulit selama kira-kira 3 tahun dan kemudian dilakukan secara terbuka, tetapi mendapat tentangan yang sangat hebat dari orang musyrikin sehingga baginda berasa suka kecewa dan berhijrah ke kota Madinah serta berjaya membina sebuah negara yang berdaulat dan disegani. Nabi Muhammad SAW sebagai contoh yang terbaik berakhlak sebagaimana yang diajar di dalam Al-Quran. Baginda bukan sahaja seorang Nabi dan Rasul, tetapi juga seorang pemimpin masyarakat dan negara yang sangat disegani. Pemerintahan dan pentadbiran Islam zaman Nabi Muhammad SAW. Baginda telah mendirikan sebuah negara Islam yang pertama pada waktu itu. Negara Islam yang pertama ini selepas perjanjian Aqabah dan peristiwa hijrah. Ada 4 asas yang menjadi dasar pentadbiran Rasulullah. Pertama, menghapuskan semangat asabiah kepada akidah Islamiyah. Kedua, Islam sebagai landasan sebuah masyarakat. Ketiga, mengadakan musyawarah dalam menyelesaikan sebarang masalah berkaitan dengan umat Islam. Yang keempat, wujudnya sebuah peraturan bertulis yang dipanggil Piagam Madinah. Asas-asas pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Pertama, menghapuskan semangat asabiah dengan menggantikannya dengan semangat akidah Islamiah. Islam sebagai landasan masyarakat Islam dan juga negara. Kaedah syura telah dilaksanakan. Syura bermaksud dalam kata Arab bermaksud bermusyawarah ataupun mesyuarat ataupun rundingan. Ia merupakan satu kaedah yang digunakan untuk membuat keputusan besar dan memilih pemimpin dalam masyarakat Arab sejak zaman jahiliyah lagi. Piagam Madinah pula merupakan sebuah panduan kepada sebuah negara yang berdaulat. Piagam Madinah dikubal berdasarkan wahyu dan norma masyarakat ketika itu. Masyarakat Yahudi memberi sambutan terhadap Piagam Madinah. Baginda telah membentuk undang-undang kecil yang dikenali sebagai Sahifah. Sahifah merupakan dokumen ataupun piagam bertulis mengenai hak pemerintahan dan orang yang diperintah. Ini mengikut sirah Rasulullah. Piagam Madinah mengandungi 47 pasal. Pasal pertama berkaitan tentang keesahan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Pasal kedua hingga ke-11 berkaitan dengan kedudukan kaum dalam negara Islam Madinah. Pasal 12 hingga pasal 23 berkaitan dengan kewajipan umat Islam. Pasal 24 hingga 38 pula berkaitan dengan kedudukan kaum Yahudi di negara Islam Madinah. Dan pasal 39 hingga 47 kedudukan Yathrib dan tanggungjawab umat, iaitu umat Islam dan juga bukan Islam di kota Madinah. Mari kita sama-sama memahami apa dikatakan sebagai kepimpinan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran membuktikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin yang terbaik. Bukti keunggulan Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Pertama, Rasulullah adalah Nabi dan Rasul. Kedua, pemimpin masyarakat. Ketiga, pemimpin politik. Keempat, perancang ekonomi.
Dan yang kelima, pemimpin tentera. Semua perkara-perkara ini membuktikan kepimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin yang terbaik dan unggul pada waktu itu. Kepimpinan Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul. Sebagai pemimpin agama, Rasulullah adalah contoh insan yang berakhlak dan mengikut ajaran dalam Al-Quran. Menunjukkan sifat seperti sabar, tidak pernah menunjukkan perkara yang luar biasa. Rasulullah mempunyai 4 sifat terpuji, iaitu sidik, amanah, tabligh dan fatanah. Baginda menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Baginda berakhlak mengikut ajaran yang diajar dalam Al-Quran sebagai seorang pendakwah. Nabi menunjukkan sifat-sifat sebenar, iaitu lemah lembut, toleransi, tegas dan berpegang teguh kepada ajaran yang dibawanya, terutama dari segi akidah. Baginda melakukan aktiviti dakwah dengan penuh dedikasi dan tidak pernah cuba menunjukkan kuasa-kuasa luar biasa, walaupun dianugerahkan pelbagai mujizat oleh Allah SWT. Baginda telah menentukan beberapa bidang disiplin bagi menjamin kesejahteraan masyarakat, iaitu ibadat, iaitu solat, puasa, zakat dan lain-lain, nikah kahwin, jenayah dan ketatanegaraan, serta hubungan antarabangsa yang bersumberkan Al-Quran dan hadis. Dalam amanat terakhir, baginda berpesan supaya umat Islam manusia berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Menentukan beberapa perkara ataupun bidang untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, iaitu ibadat, nikah kahwin, jenayah dan ketatanegaraan, serta mengadakan hubungan antarabangsa. Ini salah satu contoh kepimpinan Rasulullah sebagai pemimpin agama, iaitu sebagai Nabi dan Rasul. Satu lagi, kepimpinan Rasulullah sebagai seorang pemimpin yang hebat. Rasul juga pemimpin masyarakat. Baginda menyatukan masyarakat Islam, itu Aus dan juga Ansar, Aus dan Khazraj sebagai Ansar dan Muhajirin. Jadi kaum Ansar dan Muhajirin telah disaudarakan atas nama Islam. Baginda berjaya menyatukan masyarakat Madinah yang berbilang agama dan keturunan, menghapuskan batasan perbezaan kaum menerusi konsep ummah, berjaya mengekalkan perpaduan masyarakat Madinah seperti yang terkandung dalam Piagam Madinah, menghapuskan batas-batas perbezaan kaum melalui konsep ummah, contohnya menyatukan orang Muhajirin, Ansar dan Yahudi di peringkat awal, tetapi akhirnya Yahudi disingkirkan kerana melanggar Piagam Madinah. Ketua-ketua suku diberikan peranan masing-masing menyelesaikan masalah anggota suku masing-masing. Contohnya Sa'ad bin Ubadah, itu ketua suku Quraisy, dan Sa'ad bin Mu'az, ketua suku Aus, untuk menjalankan penyiasatan. Setelah terbukti kesalahan Bani Quraizah, Sa'ad bin Mu'az untuk menentukan hukuman kerana beliau lebih arif menikedudukan Bani Quraizah, itu suku kaum Yahudi. Rasulullah berjaya menyatukan umat berbilang bangsa di Madinah, mengekalkan keamanan di Madinah, menyatukan umat Islam melalui persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar berdasarkan konsep ukhuwah Islamnya, dan bantu-membantu ke arah kebaikan. Sebagai pemimpin masyarakat, baginda juga menaikkan taraf wanita. Kedudukan wanita mendapat tempatnya zaman Rasulullah. Kebebasan beragama kepada semua penduduk Madinah dan mengamalkan adat masing-masing. Ketua hakim menjalankan kewajipan sebagai ketua hakim yang adil dan saksama, menunjukkan beberapa etika yang perlu dipatuhi oleh mana-mana hakim. Contoh ketegasan baginda dipaparkan apabila baginda menegaskan bahawa hukuman memotong tangan terhadap pencuri akan dilaksanakan walaupun pencuri tersebut adalah Fatimah, anak yang paling baginda sayangi.
Kepimpinan politik. Rasulullah terkenal sebagai diplomat yang berjaya. Sejak awal lagi, baginda berjaya menyelesaikan isu Hajar al-Aswad serta mengadakan rundingan dalam Aqabah pertama dan Aqabah kedua. Itu jelas menunjukkan kepimpinan Rasulullah sebagai pemimpin politik. Baginda mengasaskan perlembagaan bertulis yang pertama di dunia, iaitu Piagam Madinah. Baginda mendamaikan pertelingkahan antara suku Aus dan Khazraj Arab Madinah melalui perjanjian Aqabah yang pertama dan perjanjian Aqabah kedua. Baginda diiktiraf menjadi ketua negara Islam Madinah melalui Piagam Madinah. Baginda mengadakan hubungan diplomatik, contohnya menghantar perwakilan Islam ke Habsyah dan juga ke Mesir. Baginda memperkenalkan sistem syura, iaitu permusyawaratan, untuk membuat keputusan dalam semua bidang secara kolektif. Kepimpinan baginda telah terserah sebelum kerasulan baginda lagi. Jadi apabila berjaya menyelesaikan pertelingkahan antara ketua-ketua suku Arab Mekah yang hampir menumpahkan darah, iaitu dengan meletakkan semula batu hitam atau Hajar Aswad di penjuru Aqabah. Baginda telah memperkenalkan sistem syurah dan musyawarah. Ini antara contoh kepimpinan Rasulullah dari segi politik. Nabi Muhammad SAW juga pemimpin yang merancang ekonomi, perancang ekonomi. Baginda memperkenalkan dasar ekonomi baru, menggalakkan umat Islam bergiat dalam perniagaan dan pertanian, membangunkan ekonomi orang Islam yang tergadai di tangan orang Yahudi. Baginda berusaha membangunkan ekonomi umat Islam yang tergadai kepada orang Yahudi dan bersaing dengan mereka. Memperkenalkan dasar ekonomi baru bagi menggantikan dasar ekonomi zaman jahiliah dan menggalakkan umat Islam bekerja keras seperti bergiat dalam bidang perniagaan dan pertanian. Kepimpinan Rasulullah terserlah sebagai pemimpin tentera. Asas kepimpinan baginda adalah akidah, syariat dan juga akhlak yang mulia. Baginda menjadi pemimpin di setiap perang yang disertainya, mengamalkan sifat amanah dan tidak mudah lemas ataupun lemah semangat dengan musuh. Baginda adil kepada lawan dan kawan. Baginda merupakan seorang panglima perang yang merancang strategi peperangan. Nabi Muhammad SAW menunjukkan mutu kepimpinan yang tinggi dalam bidang ketenteraan. Akidah, syariat dan akhlak yang mulia menjadi asas dalam kepimpinan baginda dalam bidang ketenteraan. Baginda sentiasa adil kepada kawan, sama ada kawan ataupun musuh. Contohnya membagikan harta rampasan perang secara adil kepada kawan-kawan yang menyertai peperangan dan tidak melakukan pencerobohan terhadap musuh yang sudah lari dari medan perang atau kaum-kaum yang lemah, seperti kanak-kanak, wanita dan sebagainya. Baginda berjaya merangka taktik dan strategi ketenteraan yang membawa kejayaan kepada pasukan tentera Islam. Baginda mengetuai dan memimpin dalam 27 ekspedisi ketenteraan. Baginda bertindak seperti mana yang disyariatkan oleh Allah SWT, mengamalkan sifat amanah dan tidak mudah lemah semangat dalam menghadapi musuh, serta mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Dari segi konsep jihad, seperti yang saya terangkan sebelum ini, strategi peperangan, organisasi ketenteraan, yang selalu diajar oleh Rasulullah kepada umat Islam, para sahabat pada waktu itu. Rasulullah memperkenalkan etika peperangan dalam Islam, iaitu mematuhi perintah Allah serta menuntut keredaannya, memberi pilihan sebelum berperang, iaitu masuk Islam, bayar jizyah dan berperang. Tentera Islam dilarang bertindak kejam terhadap tawanan perang ataupun musuh yang telah mati. Tentera Islam juga dilarang memerangi kanak-kanak, kaum wanita dan orang tua serta pendeta. Tentera Islam juga dilarang mengejar musuh yang telah lari.
Tentu juga diajar berhenti berperang sekiranya musuh minta berdamai. Dan yang paling penting, patuh kepada ketua. Tentera Islam juga dilarang memusnahkan harta benda dan tanaman awam. Tentera Islam juga dilarang memerangi orang yang sedang beribadat dan juga orang awam. Tentera Islam diberi penekanan tidak boleh lari dari medan peperangan. Dibolehkan melakukan tipu muslihat dalam peperangan, seperti mengadakan spy, pengintip dan sebagainya.